Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jumaat. Hari ini 29 bulan 4 2022. Nama siapa bang? Hadafi Hadafi dari mana? daripada Ampang, Selangor. Ampang, Selangor. Apa ajak ni? Ajak saya kat sini pertama rasa-rasanya dalam badan ada saka nak buang. Lepas tu tak tahu kenapa kalau saya balik rumah saya tak boleh nak pandang muka isteri. Lepas tu kalau dekat tempat kerja mudah untuk saya semayang apa semua, buat zikir. Tapi kalau balik rumah payah. Macam tak ada minat apa semua. Lepas tu dalam rumah saya tu masa saya kerja malam, isteri selalu berasa ada macam kelibat lalu kat dapur. Dia tidur dengan anak-anak kat bilik belakang, so dekat dengan dapur tu. Jadi dia berasa selalu ada kelibat kat situ. Lepas tu daripada 4 Ramadan tahun lepas, saya tak tahu, saya bergaduh dengan bini saya hampir tiap hari. Kerap lah. Daripada 4 Ramadan sampai satu tahap dan nak raya tu apa semua pun masih bergaduh. Lepas tu saya kata kalau macam ni payah nanti jadi bercerai-berai kan. Lepas tu saya kata tak apalah. Dia nak buat apa buatlah. Saya tak kisah. Jadi saya mendiamkan diri, lepas tu saya buat zikir, la ilaha illallah, sejukkan hati apa semua, minta petunjuk dengan Tuhan. Sampailah jumpa YouTube Datuk dekat Berapa lama tengok YouTube saya? dekat 3 bulan lebih. Lepas tu tunjuk dengan orang rumah. Orang rumah pun kata, bagus ni, boleh kita pergi. Tapi tak takut? Tak, ni kebetulan kawan saya bawa. Oh, saya tak buat sekali. Apa kan masalah dua-dua. Dia kerja pagi ni. Cuti ke? Saya kerja petang. Ataupun rehat ke? Lepas Tapi rehat ni kita last hari Senin Kita last cuti hari Senin Ahad. Ahad lah. Isnin dah 2 bulan. Ahad. Last lah. Ahad tutup Last Ahad datang malam hari Ahad. Lepas tu nak minta tolong Datuk tengokkan dekat rumah tu apa yang dia ada. Sebab kalau saya tak ada kat rumah, orang rumah saya akan bergaduh dengan anak. Kalau saya ada kat rumah, anak dengan mak dia tak bergaduh. Saya pula macam rasa tak senang, macam marah kat isteri. Isteri pun bila dekat dengan saya rasa panas apa semua. Selalu jadi macam tu. Lepas tahun lepas terjadilah. Yang jadi agak teruk dia 4 Ramadan tahun lepas. Sebelum ni ada tapi cuma tak besar. Cuma ada kan kawan cakap kena sihir pemisah apa semua. Tapi saya kata dah berubat banyak tempat kan. Takkan benda tak hilang-hilang lagi. Okey, sihir ni nak kena faham kan. Sihir ni permainan orang. Dia tengok dah okey, orang hantar lagi. Tengok okey, hantar lagi. Kalau saka kita mati kat sini, saka kita matikan. Kita bukan buang datang balik. Kita matikan. Sama kat sihir kita matikan. Besok lusa orang tengok bahagia, hantar lagi. Jadi kalau kamu follow YouTube saya dah 3 bulan, apa pesan saya pada netizen ataupun pesakit-pesakit jika asyik kena belajar. Betul tak? Datuk suruh belajar. Itu satu cara untuk menghindarkan sihir mengganggu kita ataupun keluarga kita. Itu je obat dia. Itu yang niat hari ni pun. Dia orang kata kalau nak berubat boleh dengan orang lain aja. Ya, saya kata pasal saya nak ambil ijazah hari ni. Tak ijazah pun boleh rawat anak murid lain pun. Ni akak ni nak ijazah tapi rawat dengan anak murid dulu. Boleh tunggu ni hari Jumaat. Ada dekat 8 orang lah tunggu saya. Jumaat tutup pukul 12. Agak boleh habis tak? Tak sempat. Tak? Biasa tengok YouTube Datuk pun kadang sampai pukul 7, pukul 8. Kita tetap layan pelanggan ataupun pesakit. Siapa dia datang sebelum pukul 5. Kalau datang lagi 1 minit 5, kita lagi 50-50 nak ambil pasal apa, kita first scan. Takutnya beracau. Pukul apa nak habis? Kita pun nak rehat juga, nak balik. Anak murid pun nak balik, nak rehat. Jadi kena faham lah. Yang ada datang last minute, yang ada lepas pukul 5 datang. Lepas pukul 5 tu memang kita ambil lah. Dulu kita buka sampai malam. Jadi bila pagi bangun berat, seksa. Terlalu penat lah. Bila ni Ramadan tak ramai sangat. Cuba datang hari biasa lepas raya awak tengok. Penuh lah bang.
Dalam YouTube pun tengok penuh ramai. Jadi kalau dah ramai itu semua nak jumpa Tabib Adam, awak fikir lagi lah. Awak dapat pukul 9, kita kata pukul 9 awak daftar, pukul 4 baru kena panggil. Pasal apa? Kalau kena pertama jadi contoh, mengacau. 2 jam. Betul? Kena nombor 2, mengacau. Jadi anak murid saya pula kena pegang 4 orang. Satu tangan kanan, satu tangan kiri. Satu kaki kanan, satu kaki 4 orang kena pegang. Dah kurang perawat. Kena pak perawat yang lain mengacau. Dah. Yang lain tu pengendalai. Pernah tengok YouTube tu. Jadi kadang-kadang netizen tak faham. Bukan kita sengaja nak tunggukan awak kat luar lama-lama. Jadi netizen kena faham lah ya. Apa-apa nak rawat dengan anak murid pun sama. Yang penting sembuh. Betul? Betul. Dah. Yang awak cakap tadi lah hajat. Hajat semua orang. Hajat kan habis. Kalau dah masa contohlah. Awak tahu satu. Dapat nombor 1 tadi kan. Saya ada hal ni nak pergi Motek. Tahu Motek? Saya ada kat Pelancongan. Saya nak pergi Motek. Pergi daftar. Tadi dia nak isteri saya baru balik. Saya bawa staff saya pergi. Saya kata saya pergi juga. Tak tahu apa settle sana. Jadi awak kena tunggulah. Awak yang cakap saya dapat nombor 1 tak datang pun tak ambil. Habis saya takkan tak ada hal lain tak boleh buat. Kerja saya. Tak apa, kita juga. Betul. Dah hajat kita macam tu kita reda je. Lambat cepat kita terima je. Jadi kena terima. Jadi ada orang tak boleh terima. Lama sangat gini-gini. Ada yang komplain pun. Buka pintu. Kejap-kejap buka pintu. Habis. Saya pernah tengok kat YouTube tu, apa nama perempuan tu dia pergi dalam ni sampai ke pintu luar. Pintu keluar kan. Habis. Dia punya mengacau dia. Takkan kita nak tinggalkan. Kena kejar. Dekat 2 jam juga Yang lari tu 4 jam cerita dia tu. Oh. Bukan 2 jam, 4 jam. Nak keluarkan benda tu. Beratus-ratus benda, puluh-puluh dalam tu. Lepas satu-satu, banyak orang sihir dia. Jadi macam tadi permainan sihir ni berulang. Saya nak tanya dengan Datuk kan. Berat tak kalau kita dah ijazah, kita nak amalkan dia punya zikir dia 4 tu? surah zikir dalam mukadam. Okey. 1 surah Al-Quran. Itu saja. Tak kira berapa banyak. Ada kira jumlah Ada kira, dia lah. okey. Pertama sekali bila kita buat satu soalan ni lah berat tak bila nak buat amal ibadat? Dia zikir 5 minggu dalam hati di mana-mana kamu berada. Okey. Itu berat ke tak berat? Biasa buat. Maksud saya tadi, kamu berzikir dalam hati di mana-mana kamu berada. Saya bukan suka duduk panjat gunung, duduk dalam hutan betapa ke, atau kubur, atau perigi ke, atau rumah kosong ke, tak ada. Jadi awak bebas. Kedua, bila awak nak kena faham pula, ataupun dia nak kena faham, bila nak bawa ilmu Allah, nak elakkan sihir, nak sihir budaya, tak nak sihir budaya. Betul. Nak zikir ke nak kena sihir? Lu fikirlah sendiri. Nak zikir. Betul. Jadi dah kena masalah ni bertahun-tahun berlarutan, duit dah banyak habis. Zikir, ini ilmu Allah, kekal. Orang nak sihir dah tak boleh tembus. Keduanya kamu boleh kasih balik apa sihir yang dia bagi. Contoh macam kamu cakap tadi, apa yang kawan-kawan cakap, ini ilmu pemisah. Ada yang tak suka tengok kamu bahagia. Mungkin mula-mula tak, lama-lama tengok ni makin cinta-cinta tengok Facebook peluk-peluk, taruh gini-gini lah semua kan. Ada orang sakit mata ain, tahu sakit ain. Tu. Tengok sakit hati walaupun tak kenal awak laki bini. Tapi oleh kerana dia fed up, mungkin dia pun tak ada jodoh ataupun dia tak ada kebahagiaan, dia hantar gambar awak screenshot pergi ke Bomo. Dia tak payah pergi pun, Duku Pawang ni. Dia screenshot dia hantar je, bagi masuk dah buat dia bilang. Sampailah saya satu ketika saya cakap dengan rumah saya, gambar dekat WhatsApp tu tak payah letak. WhatsApp ataupun Facebook. Sebab apa mungkin gambar-gambar tu yang jadikan orang ambil gambar sihir kan. Betul. Jadi sihir ni berbagai-bagai cara. Dia nak nasihat pada netizen. Dalam Facebook ataupun WhatsApp, kita tak ada niat. Kita pun taruh gambar kita, family kita. Contoh, happy birthday. Suami belikan sesuatu hadiah. Contohlah, barang kemas ke. Mungkin dia fikir dia pun ada suami, tapi dia tak mampu belikan, suami dia tak mampu belikan dia barang kemas. Jadi jealous. Ini sakit ain lah. Ataupun kamu pergi holiday, ambil gambar, pergi umrah ke, haji ke, pergi Mesir ke, England ke, Australia, tak kisahlah pergi mana. Pun dia sakit hati. Awak sekarang pakai emas warna hitam, besok tukar warna putih. Dia pun dia tak puas hati. Saya pun tak faham manusia ni. Lepas tu saya banyak kali sebut dalam YouTube, manusia lebih jahat daripada jin, setan, iblis. Sebab dia manusia lah yang panggil benda ni untuk mengganggu manusia. Betul? Jadi kalau nak elakkan benda-benda ni, belajar. Itu je ubat dia. Mana ada pesakit pergi tempat lain berobat,
ada tak dia ajar, perawat tu ajar ilmu dia pada awak? Setakat saya kahwin dengan orang rumah saya dah tahun ni tahun ke-17. Mula tahun pertama saya mula bawa dia berubat, dia sakit. Sebab first saya tengok dia punya darah head, seminggu dia duduk kat rumah dia. Lepas tu dia balik rumah ayah saya. Saya tengok darah head dia warna hitam. Bekat, beku lah, bekat. Beku. Bukan merah dangil hati. tu, merah kehitaman. So saya kata dia ni ada kena gangguan ataupun sihir apa semua, tapi saya tak tahu kan. Lepas tu saya bawa berubat sampailah sekarang. Pun tak baik-baik. tak baik-baik juga. Okay. Lepas tu saya tak pernah jumpa satu perawat yang tawarkan ilmu dia pada pesakit. Tak ada. Siapa tu yang tawarkan tu? Tak ada. Saya jumpa datuk seorang aja dalam YouTube, kata boleh tawarkan, kata kalau nak belajar ilmu kan. Okay. Lepas tu saya duduk fikir, mula-mula saya dengar ada pesakit yang tanya apa semua, dia kata kena baca zikir dalam masa seminggu. Saya kata mungkin tak ada masalah lah, sebab saya pun dah ada buat juga, cuma Cara dia tak sama lah. sejak akhir-akhir ni saya tak boleh nak baca Yasin, jadi malas. Kalau dulu saya boleh baca 2-3 kali ke dalam masa rehat ke, boleh baca. Tapi sekarang tak boleh. Satu kali pun tak. Dia halang lah. Jadi malas. Saya tak tahu kenapa. Nak baca kadang Alam Nashrah pun jadi malas. Lepas tu mula dia dah ganggu. Dulu dekat tempat kerja boleh kita ibadat semayang 5 waktu. Sekarang kat tempat kerja pun dah jadi malas. Dia ganggu macam-macam. Lepas tu kat rumah pun dia ganggu macam-macam. Lepas tu satu malam, dua hari lepas, saya tidur dengan bini saya. Lepas saya bangun, bini saya perasan ada benda ni. Siapa yang kerja tu? Lepas Takkan tu minyak gigit? mulut dia tak usah macam ni lah. Lepas tu saya cakap, ni tak tahulah apa benda, syaitan datang kan. Dia kata, bang, bulan Ramadan ni syaitan kena rantai. Saya kata, iblis dengan syaitan kena rantai. Apa nama, jin tak kena kot, kata. Tapi tak tahulah, tapi itu yang kuat hati saya, kata ada dalam diri saya ada saka. Lepas tu bila saya balik Sungai Rambai, tanya makcik saya apa semua. Kau tinggal awak mana? Sungai Rambai? Mak saya orang Sungai Rambai. Apa nama, ayah saya orang Air Molek. Air Molek. Air Molek sana ke? Air Molek sini? Air Molek Bandar Melaka. Bandar Hilir. Lepas tu bila saya tanya, sebelah mak saya, dia kata dulu makcik-makcik kau ada yang bawa bidan ya. Bidan yang jenis menurun apa semua, murut yang jenis murun, ada. Lepas tu saya dah syak lah saya. Lepas tu bila saya tanya dekat orang rumah saya punya ayah, saya dapat tahu ayah dia guru silat. Lepas tu bila saya dengar ceramah tentang saka apa semua ni, dia kata kebiasaannya kalau yang mana jadi guru silat, perbidanan ataupun apa saja, selalunya ada saka. Saka keturunan. Saya ada buat saka. Saya tak boleh tengok. Tapi agak-agak pun kalau dah belajar nanti dapatlah tengok. Kan. Sebab saya pernah tengok satu video Datuk yang Datuk cerita dengan orang tua tu, umur 67 tak silap. Kata semua tu ilusi, yang dia kata dia Nampak iblis tu lah. nampak iblis, bini dia pakai baju ni pun dia kata tak boleh, bagi makan tak boleh, semua tak boleh. Jadi saya pun ilusi. Jadi saya pun nak kata saya tahu benda ni pun tak juga apa semua kan. Tapi yang saya paling geram 2 hari lepas, dalam bulan puasa boleh jadi macam ni. Selalu ada kat sini. Dia ada kat sini. Lepas tu bila dah kena kat sini, mula-mula sebelum kena, saya rasa macam kena injection. Lepas tu tangan saya berat. Lepas tu dah lama lepas tu, 2 hari lepas jadi macam ni pula. Lepas tu semalam berat tangan ni. Sekarang tak berat? Sekarang macam biasa. Tapi kena tu lah berat lah. Lepas tu saya cakap dengan kawan saya, dia kata tak apalah, hantar. Tapi saya kata kalau nak datang, dia buka memang pukul 9. Tapi saya nak pukul 6 ada kat sini. Kalau betul kau nak tolong lah kan, pukul 6 ada kat sini. Betul-betul pukul 6 ada kat sini. Alhamdulillah. 6.30 saya tanya dekat rumah kecil depan tu. Dia kata pukul 8.30. Dia ambil nama apa semua, nanti dia bagi nombor 1 kata. Tak apalah saya kata kan. Rasanya dah tak larat lah. Dia masuk dalam badan kita pun tak tahu.
Lepas tu dalam diri kita, dalam badan isteri saya ada saka ke tak ada saka saya tak tahu. Tapi yang perasan bila balik kerja asyik bergaduh. Okey. Ada lagi cerita nak sambung? Rasanya tak ada lah. Okey, sekarang nak rawat diri kamu dengan isteri ataupun kamu seorang? Rawat diri saya dulu, lepas tu nak buang apa yang ada dalam saka-saka apa semua. Lepas tu nak suruh nak minta tolong Datuk bersihkan rumah tu. Okey. Lepas tu dengan nak ijazah ilmu. Dalam isteri kamu, macam kamu cakap tadi, isteri kamu keturunan dia sekian. Aha. Nak rawat dia sekali, nak buang benda-benda dalam badan dia sekali ke tidak? Pasal apa? Dia lebih kurang kamu, keturunan dia ni ada juga saka-saka. Terpulang pada kamu lah kalau nak buang. Kamu reda, dia akan tengok kamu sama. Setakat ilmu pemisah ni kita boleh buang, tempat kerja, kat rumah, luar rumah kita boleh buang. Itu free kita buat. Tapi yang dalam badan ni kita kena ada mahar dia lah. Seperti mana kalau kamu tengok dalam YouTube, buang saka satu orang $250. Rawatan ni sihir ke gangguan ni RM50. Berarti satu orang $300. Ijazah contoh. Netizen-netizen yang banyak kurang faham, kurang mahir. Bila saya cakap ijazah 200 tu betul 200. Tapi bila buang saka, buang sihir dah jadi berapa? Dah 500 lebih, betul. Lepas tu kita ada dapat selempang, dapat belangkon, dapat baju, dapat stiker, dapat emas semua ni. Jadi pakej lelaki untuk ijazah. Saya ulang, pakej lelaki untuk ijazah semua termasuk saka sihir tadi 690. Okey. Untuk perempuan pakej buang saka, buang sihir 620. Ya, pakej. Okey. Yang ada cakap saya tak nak buang saka sihir, saya nak ijazah je. Saya tak akan ijazah. Pasal apa? Bila saya ijazah juga, kamu akan jadi panas sampai bila-bila. Jadi siapa susah? Saya tu buat susah. Saya susah. Tapi saya tidak akan ijazah. Ada yang cakap saya ahli masjid, saya solat 5 waktu tak tinggal. Saya hari-hari pergi masjid 5 waktu. Saya pergi surau. Saya tanya awak. Bila pergi masjid, imam cakap apa? Sila rapatkan saf. Kenapa? Nak merapatkan saf, tak kasih apa nama jin syaitan apa semua. Jadi jin setan dalam masjid tak? Ada. Habis? Kita tengah semayang pun dia kacau. Habis? Kamu cakap lah. Dia cerita dia orang masjid gini. Minggu lepas ada juga imam dengan imam bergaduh. Sihir menyihir. Pasal apa nak rebutkan title imam satu. Ada datang sini berobat. Jangan ingat dia imam ke, dia ustaz ke, tak pakai sihir. Tak pakai benda-benda negatif ni, benda kadam ni. Ada ramai. Ada juga Jabatan Agama Islam yang saya jumpa dari daerah, banyak daerah datang merawatkan saya pun kena sihir. Yang ada balik pada Mesir pun kena sihir, yang ada tahfiz Al-Quran pun kena sihir. Itu saya tak pelik pasal saya biasa nampak sekolah agama tempat budak-budak Tahfiz. Tak, sekolah agama tempat budak-budak belajar macam sekolah rendah agama apa bawa kafar ke apa semua. Ada sihir-sihir ni, ada yang guna sihir. Cikgu juga. Lepas tu bila pegawai daripada jabatan sampai terkejut. Tanya, ada juga yang buat macam ni katanya. Jadi sebagai perawat saya dah jumpa, awak baru jumpa 1-2 Saya selama 27 tahun saya dah jumpa macam-macam. Sebab tu saya amat marah kepada pemoh, dukun, pawang ataupun ahli sihir yang amalkan ataupun penyuruh. Saya amat marah pasal apa? Mereka ni tak takut pada Allah. Bagi mereka kepuasan. Yang tukang buat dia pula duit. Bayar ribu-ribu sanggup buat. Itu yang saya marah. Sebab tu kalau kamu perasan dalam YouTube saya pernah ada satu YouTube saya cabar. Bomoh, dukun, pawang yang amalkan ilmu hitam, ilmu sihir, bukan sahaja di Malaysia, bukan Nusantara, satu dunia saya cabar. Bukan saya berani ataupun saya kuat, tidak. Yang kuat Allah, yang berani semua Allah. Semua ilmu pada Allah. Betul. Kita ada ilmu Allah, apa kita takut? Ajal dan maut tangan Allah. Ini adalah dakwah saya untuk menentang sihir habis-habisan kerana mereka telah berleluasa daripada zaman Firaun. Sampai hari ini Malaysia masih tidak ada akta mengatakan sihir adalah satu jenayah atau pembunuh. Kalau kamu pesan dalam YouTube saya banyak kali saya sebut Indonesia, Brunei, Arab. Kenapa ada akta?
siapa yang amal ilmu sihir ataupun ilmu hitam dihukum bunuh. Sebab tu kalau kamu tengok YouTube Indonesia, ramai yang perawat-perawat macam saya ni pergi rumah bomoh, dukun pawang ataupun pergi hutan tempat makan-makan orang, dia pergi serang. Dia ajak tobat dululah kan. Dia tak nak tobat, dia cabar, lawan lah. Pakai batin. Ada tengok satu dua video macam tu. Betul. Di sini tak ada. Kalau ada awak tengok mungkin video saya banyak, saya akan jumpa bomoh dukun pawang. Saya akan jumpa dia orang di rumah ataupun pergi markah dia orang. Tak kisahlah dia pakai 10 ke 20 anak murid, 100 anak murid ke ilmu hitam. Kita ada Allah. Jangan takut. Selama 27 tahun saya rawat orang sampai hari ni, alhamdulillah Allah sayangkan saya, jaga saya, jaga kesihatan saya. Tak pernah kena sihir pun. Lepas tu Datuk, saya nak tanya, betul ke dalam YouTube saya ada dengar setiap 3 bulan lepas kita dah ijazah, setiap 3 bulan kalau kita nak tingkatkan lagi kena datang. Itu bukan datang. Itu kita panggil memperkasakan ilmu. Memperkasakan ilmu ni apabila contoh awak dah ijazah. Selalu kita buat bulan Mac, bulan Jun. Berarti 3 bulan kan? Bulan Mac, Jun, September, Disember. Berarti setahun tu 4 kali. Memperkasakan ilmu ni, siapa yang nak dalamkan ilmu lagi. Okey, contoh nak tangkap kuntilanak, nak tangkap pocong, nak tangkap hantu raya, nak tangkap jin besar mana pun, pokok kelapa ke sampai ke awan pun. Tengok cerita P.Ramlee tak? Pisang berjanggut, yang jin dikecilkan masuk botol. Allah dia hampir Ramlee berguru dengan guru saya yang bapa di Singapura. Masa zaman 50-an dulu lah. Sama ilmu dia. Cuma dia tak menonjolkan macam kita buat perawatan gini tapi ilmu dia sama. Sebab tu dia buat tu kiasan. Yang mereka kena tengok tak terima akal. Mana ada manusia boleh kecilkan jin? Kalau tak boleh, nak bukti datang sini. Bila kita tangkap jin, jin besar ni dia macam pen dia. Kita tangkap dia kena. Kita nak takut dia apa? Tu kalau kamu tengok kita kadang pancung semua kan. Semua mampus. Ini ilmu Allah. Kun fayakun. Yakin. Sebab tu kita tak ada getar dengan mana-mana bomoh, dukun pawang, pengamal-pengamal sihir ni. Tak ada heran. Siapa yang anak-anak murid saya? Tak ada pun kena sihir. Amal ni je 5 minggu tamat dah habis. Itu yang saya jadi yakin nak datang sini jumpa dengan Datuk, nak ambil ijazah apa semua. Sebab selama ni saya pergi bawa bini saya berubat mana-mana tempat, tak ada pun. Lepas-lepas habis berubat apa semua, dia kata, nak belajar tak? Tak ada pun. Tapi bila tengok YouTube, ada soalan-soalan macam tu kan. Jadi kita rasa betul juga. Kalau dah buang hari ni, tak ada jaminan pun cok mohon ke kata yang dia tak masuk. Suka-suka dia lah, dia nak datang, dia datang lah. Betul yang kita nak belajar ni pun saya tidak paksa. Cuma saya syorkan, ataupun anak murid saya akan syorkan. Kamu dah habis banyak duit. Belajar ni 1 kali package untuk 650, untuk lelaki 1 kali semua hidup. Ilmu ni kekal lah. Kamu dah berawat isteri, anak, contohlah saudara mara, siapa-siapa pun nak berawat kalau nak jadi perawat. Sebab tu kena ikut dalam memperkasakan ilmu setiap 3 bulan. Dia tu bukan setiap 3 bulan. Bila kamu nak jadi perawat, kena belajar, dalamkan lagi lah. Betul, macam mana nak atasi bomoh dukun pawang ni, macam mana nak buang benda-benda ni, nak jarak jauh pun boleh. Inilah ilmu Allah yang selalu unik. Memang unik sangat. Yalah, kita tingkatkan ilmu dalaman batin kita apa semua. Pause sekejap. Okey, jadi nak buang segala-galanya. Cuma isteri tak nak buang Isteri nanti saya akan bawa dia sendiri, biar dia cerita sendiri, biar dia puas hati sendiri. Okey, baik. Tangan tak lutut, kaki ke depan, dalam hati sikit, Allah Allah Allah, ikhlas nak buang semua Masya-Allah. Dia sebab gini apa bang rasa? Ada rasa? Tak. Ni saya tikam kan ni? Office kat mana bang? Tempat kerja? Dekat Shah Alam, Section 28. Apa nama syarikat? Kilang PSN, Oriental Summit.
Rasa apa? Rasa tarik. Rasa benda bergerak, berangin. Berdebar. Rasa berdebar. Berdebar. Jangan debar lagi tak? Kurang sikit. Rasa apa sekarang? Ada debar lagi? Rasa tenang sikit. Cuba jalan. Ringan ke buka badan? Ringan sikit. Ringan? Okey. Dalam badan dah buang, buat rumah, buat kerja. Semua saya dah bersihkan. Semua dengan izin Allah. Saya samakan Allah. Saya tutup balik. Cuba rasa dia masuk semua sejuk. Aura negatif dah tak ada. Saya masukkan Nur. Ya. Dengan aura dari muka. Ini semua free bang. Rasa masuk sejuk. Rasa macam angin lalu. Itu masuk aura sejuk apa? Tapi Masuk cahaya, masuk ni dari muka lah semua. Masukkan rezeki. Kadang-kadang orang yang cakap pasal rezeki ni orang tak percaya dari segi apa. Saya bukan masukkan diamond ke apa gold bar ke. Rezeki ni bila orang tutup rezeki, kita buka balik rezeki kamu. Kenapa? Bila orang tutup rezeki, orang tengok kamu macam sui. Tahu bahasa Melayu sui? Sui ni sebenarnya bahasa Cina. Kalau bahasa Melayu dia sial. Maaf ni bukan bahasa nak kasar Itu bahasa dia Melayu. Tapi ramai netizen yang tak faham ni, yang komen-komen yang tak elok ni, dia tak faham apa yang orang tutup rezeki. Tutup rezeki ni dia tutup, orang tengok awak. Tak suka lah. Sama juga bila awak berniaga, orang tak nampak kedai awak. Benda tu saya pernah rasa sebab saya pernah kerja beberapa tempat. Bila sampai satu tahap saya nak jadi lebih, dapat lebih ataupun post saya lebih daripada supervisor, nak naik pangkat apa semua, dia jadi tersekat kat situ. Dia tutup rezeki. Lepas tu dah tersekat, secara automatiknya lepas tersekat dia akan jadi timbul masalah sama kawan apa semua, jadi apa semua. Kita tak seronok, lepas tu kita berhenti, cari kerja lain. Lepas tu bila kita mula daripada bawah dah naik, dah elok dah tu apa semua, jadi balik macam tu, berulang sampai sekarang. Lepas tu nak tanya Datuk, memang betul ke ni apa dia yang gigit lah, saka tu yang gigit? Saka bini awak. Dia hilang. Sebab saya nak bawa dia sekali pasal dia pun ada, kalau dia pergi kedai ke beli apa-apa ke, kalau pasar malam ke, ada sekali tu dia pergi pasar malam dengan saya dengan anak-anak. Satu orang tua umur dah 50 lebih, boleh panggil dia baru masa tu baru 40 lebih, dia boleh panggil makcik dekat apa nenek, panggil nenek. Nenek dekat isteri saya. Lepas tu dia kata, dia ni nak ada apa-apa lagi ke? Sebab dia bawa anak dia orang, kan. Dia ingatkan cucu. Lepas tu saya pun diam, saya duduk sebelah. Lepas tu dia kata, saya muda lagi lah makcik, kata kan. Lepas tu dia kata minta maaf apa semua ni, nampak macam dah tua kan. Lepas tu dia kata ni suami saya. Dia tunjuk saya kan. Dia nampak macam nenek tua lah. Betul. Lepas tu saya cuba belikan macam-macam produk kecantikan apa semua, nampak macam seri muka dia tak berapa naik. Tu saya kata nanti lepas saya pergi sini, lepas tu nanti saya cari satu hari lagi yang sesuai, bawa dia pula datang sini, biar dia sendiri rasa macam mana puas hati apa semua kan. Okey. Lagi apa bang? Nampak penutup? Penutup apa Datuk? Penutup lah, bagi tahu netizen apa yang ada masalah macam kamu ni, yang dah banyak pergi tempat berubat, apa benda semua lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada netizen-netizen yang di luar sana, kalau ada masalah-masalah macam bergaduh suami isteri kan, cepat-cepatlah kita cari perawat-perawat yang sesuai. Jangan kita suka pergi ke tempat-tempat yang
tak berapa sesuai yang menggunakan kemian ataupun apa kan. Lebih baik kita cari tempat-tempat yang sesuai, yang kita lebih tahu, kita lebih pasti cara perubatannya yang semestinya melalui daripada jalan Allah. Yang menyembuhkan siapa bang? Allah bang Ya. Saya dan awak cuma kita sama-sama ikhtiar. Kalau kamu tak ikhtiar pun kamu masih dalam keadaan seperti tadi kala. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Jumaat kepada netizen-netizen di luar sana. Kepada penyihir-penyihir, bomo dukun pawang yang amalkan ilmu-ilmu hitam dan juga penyuruh-penyuruh, penyihir-penyihir, tobatlah kamu sebelum kamu ditobatkan. Kepada anda yang amalkan sihir, yang bela jin, setan, iblis, kamu tak sehebat mana pun. Ya, yang hebat hanya Allah. Ya, jangan suka sihir-sihir orang. Ya, ini bulan Ramadan. Tak bulan Ramadan pun, kalau boleh tobatlah kamu sebelum kamu ditobatkan. Apa yang perawat datang sini, pesakit-pesakit datang sini untuk merawat, saya akan pulangkan balik pada kamu. Biar kamu rasa apa yang mereka rasa selama ni. Jika kamu ada keluarga, kamu akan jadi huru-hara macam mana mereka huru-hara. Jangan ingat kamu boleh terlepas yang tukang sihir ataupun yang penyuruh-penyuruh sihir. Ya, setiap perbuatan ada balasan. Ya, ingat pada anda yang penyuruh dan pengamal sihir, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Agung, Allah segala-galanya, bukan jin, setan, iblis. Antara jin, setan, iblis dengan kamu manusia, kamu yang paling dahsyat daripada jin, setan, iblis. Ya, kamulah setan bertopengkan manusia. Ya, pada netizen, jangan lupa zikir di mana? Dalam hati, bukan di mulut untuk jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, bukan kuatkan jasad. Ya. Selamat berbuka puasa, selamat Hari Raya Ma'auzin dan Batin daripada tim Tabligh Adam. Jangan lupa cakapkan Al-Fatihah kedua ibu apa kita masih hidup atau meninggal dunia. Jangan lupa salawat atas Nabi besar Nabi Sallam. Jangan lupa like, share, subscribe. Cakap lancing. Tini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.